alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama belajar kaedah nahwu dan saraf ataupun kunci bahasa Arab ini. Semoga dengan ada ilmu ini kita lebih memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semua dah ready? Dah. Alhamdulillah. Ada buat ulang kaji ke ataupun tak ada? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah, syukur. Itu menandakan bahawa ada kesungguhan. Ada kesungguhan dalam menuntut ilmu ini. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana yang Ustaz beritahu, kita nak sambung sedikit ulang kaji yang semalam tu. Kerana ulang kaji ni penting untuk kita ingat dan faham pelajaran-pelajaran yang kita dah belajar. Okey. Malam Ustaz dah sebut tentang bahagian-bahagian kalam, iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Isim kita dah tahu dah. Cuma tanda isim satu lagi Ustaz lupa sebut semalam, iaitu huruf qasam. Ustaz lupa nak kongsi dengan tuan-tuan puan ulang kaji tersebut, iaitu tanda isim ada huruf qasam, ada huruf sumpah. Jadi contoh macam dalam Quran, contohnya macam wal asri. Ini waw ni adalah huruf qasam. Waw huruf qasam. Waw huruf qasam ni harful qasami. Ini bermaksud huruf sumpah. Huruf qasam maksud huruf apa? Huruf sumpah. Huruf sumpah. Dia pun merupakan tanda isim. Huruf qasam ni huruf sumpah. Dia merupakan tanda isim. Bila ada huruf sumpah, artinya ini adalah perkataan isim. Ini adalah perkataan isim. Wal asri bermaksud demi masa. Itu huruf qasam tanda isim. Asli ni adalah isim. Lagi dalam Quran wal fajri, sama. Wal fajri huruf qasam. Wal duha sama. Jadi tuan-tuan boleh kaji dalam Quran. Mana-mana ada huruf qasam tu, itu adalah depan tu ada isim. Boleh dapat? Okey. Itu dengan huruf waw. Kalau dengan huruf lain, huruf ba, huruf qasam ada tiga lah. Huruf qasam ada tiga, iaitu waw, ba, ta. Ini huruf qasam. Waw, ba, ta. Waw, ba, ta, ini huruf qasam. Jadi kalau waw, tak jumpa dah. Wal asri, wal fajri, wal duha. Kena terjemah mana demi. Demi masa, demi waktu fajar, demi waktu duha. Bila Allah bersumpah dengan huruf qasam, Allah sumpah dengan sesuatu, memberi maksud sesuatu tu penting dan perlu diberi perhatian.
Wal asri, demi masa. Maksudnya masa tu sesuatu yang penting, yang kita ni kena ambil perhatian, yang kita kena jaga masa, kena jangan membazir masa dan sebagainya. Jadi penting soal masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Maksudnya waktu fajar tu penting. Perlu kita isikan perkara-perkara yang bermanfaat, yang dekatkan diri pada Allah dan sebagainya. Penting waktu fajar. Wal duha, begitu juga waktu duha, waktu pagi ni. Waktu pagi jangan banyak tidur, jangan banyak buang masa. Waktu penting. Sebab waktu ni tengah kita kena banyakkan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat waktu duha. Waktu penting, waktu yang penting. Baik. Dengan waw kita dah tahu. Kalau dengan contoh yang lain dia kata wallahi. Boleh dengar? Wallahi. Ada waw. Billahi. Ada ba. Tallahi. Tallahi. Ini ada huruf sumpah kat situ. Ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Tiga-tiga tu huruf sumpah. Sebab tu orang bersumpah dia kena dengan huruf ni. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak boleh guna yang lain. Orang zaman-zaman dulu kan, wajib gondong. Wajib gondong. Apa tu wajib gondong? Wallahu alam. Pandai-pandai dia bersumpah dengan perkataan-perkataan pelik-pelik. Pernah dengar kan zaman dulu kan, wajib saya tak ambil. Tak jadi sumpah tu. Kan? Wajib saya tak pergi, wajib saya tak buat. Apa pula wajib pula? Dia kena ni. Bersumpah dengan wallahi, wabillahi, watallahi. Baru dia sumpah. Baik. Jadi selesailah kita tentang tanda isim yang tertinggal semalam, iaitu huruf qasam. Ingat huruf apa? Qasam. Qasam. Sebutannya harful qasami, huruf qasam. Sebutannya huruf harful qasami, huruf qasam. Baik, selesai. Semalam juga kita bincang tentang isim, kemudian fi'il. Fi'il ada tiga bahagian yang kita bincang, iaitu fi'il madhi, kemudian fi'il Mudhari. mudhari, kemudian fi'il Amar. Ini asas pada fi'il. Bagian fi'il. Fi'il madhi mana telah berlaku, fi'il mudhari sedang berlaku ataupun akan berlaku. Fi'il amar akan berlaku. Ini secara asalnya ada tiga. Kemudian yang lain-lain tu ada juga disebut isim fa'il, isim maf'ul. Kenapa isim pula? Sebab dia menepati makna isim. Kita tengok macam dia sebenarnya fi'il ni dia bermula dengan 10 tasrif. Dimula daripada madhi, kita kata fa'ala. Kemudian mudhari yaf'alu. Yaf'alu mudhari. Fa'lan dia jadi masdar. Fa'lan jadi masdar. Kemudian yang ni yang disebut sebagai salah pula. Bunyi bahwa fa'ilun. Ini yang disebut sebagai isim fa'il. Bahwa fa'ilun. Tiba-tiba ada isim fa'il. Nanti kita bincang. Wadhaka maf'ulun. Tiba-tiba ada isim maf'ul. Bincang bab fi'il tapi sebut isim. Kenapa? Wazaka maf'ulun. If'al. Ni barulah fi'il balik. If'al mana? Fi'il amar. If'al. La taf'al.
La taf'al ni fi'il nahi. Larang. If'al la taf'al. Maf'alun. Maf'alun. Sama lagi maf'alun. Kemudian mif'alun. Barulah balik bawah balik. Ini sama, baris tak sama. Okey. Cuba bilang ada berapa? Ada berapa Ustaz ni? Apa? 1, 2, 3. 10. 10 Ustaz, 10. Alhamdulillah 10. Ustaz tak bilang, Ustaz pakai tulis je. Okey, betul 10. Inilah asas formula untuk tahu tentang kedudukan fi'il dalam semua perkataan. Inilah asas dia. Dapat yang ni, dapat seluruh Al-Quran. Allahu Akbar. Baik, yang kita bincang ialah fi'il madhi. Okey, clear, fi'il madhi. Fi'il mudhari'. Okey. Dan fi'il amar. Ini yang kita bincang. Ini yang asas dalam bahagian fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Habis yang lain-lain ni apa dia? Yang lain-lain ni ada disebut sebagai masdar. Kalau yang tiga ni masdar. Masdar ni mana perkataan apa ni? Dia beri tempat keluar. Tempat keluar. Kataan macam kataan digunakan untuk kata tajuk. Macam buat, kata tajuknya perbuatan. Masdar ni untuk penggunaan perkataan kata tajuk, kata keluar. Kata terbit. Kata terbit. Itu dia. Jadi fa'lan asalnya buat, jadi perbuatan. Kalau pukul, pukulan. Duduk, kedudukan. Makan, makanan. Tu. Apa lagi? Masuk, kemasukan. Apa lagi? Tidur, Tiduran. macam itulah. Jadi masdar dia untuk kata terbit. Okey, boleh ya? Ini masdar. Kata terbit. Kita kena terjemah macam tadi lah. Kalau bunuh, pembunuhan. Tolong, pertolongan. Ingat dia dulu pada perkataan macam ni. Kita boleh banding dengan yang lain. Daraba yadribu darban. Tu pukulan. Apa lagi? Sajada yasjudu. Sajada mana sujud. Jadi kata terbit kita kena terjemah makna macam tadi ya. Okey. Fa huwa fa'ilun. Yang ni disebut sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Fahuwa ni tak ada apa-apa, dia cuma terjemah maka iaitu. Fahuwa tu terjemahannya maka iaitu. Fa ni maka, huwa iaitu. Maka iaitu fa'ilun, orang yang melakukan perbuatan. Fa'ilun bermaksud orang yang melakukan perbuatan. Jadi nama dia ialah isim fa'il. Isim fa'il. Bincang bab fi'il tapi disebut isim fa'il. Orang yang melakukan perbuatan. Kalau ambil perkataan lain, daraba yadribu darban fa huwa daribun. Orang yang melakukan pukulan. Qatala yaqtulu qatlan fa huwa qatilun. Orang yang melakukan pembunuhan. Apa lagi? Nasara yansuru nasran fa huwa nasirun. Orang yang melakukan pertolongan. Jadi makna tu dia akan terhasil bila kita tahu formula ni. InsyaAllah. Okay, yang tadi apa dah? Isim fa'il. Isim fa'il, ingat. Jangan lupa. Wa dzaka maf'ulun. Ini tak ada apa-apa, cuma diterjemah dia dan demikian itu. Dan demikian itu. Wa dzaka dan demikian itu. Maf'ulun yang kena buat. Maf'ulun ni mana yang kena buat. Maf'ulun maksud yang kena buat. Nama dia ialah isim maf'ul. Isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul mana nama yang kena buat.
Tadi isim fa'il orang yang melakukan perbuatan. Yang ni orang yang kena buat. Kalau kita ambil perkataan lain, daraba yadribu darban fa huwa daribun wa zaka madrubun. Telah pukul sedang pukul, pukulan orang yang memukul, orang yang kena pukul. Jadi kiah perkataan lain. Kiah perkataan lain. Qara'a yaqra'u Quran fa huwa qari'un wa zaka maqru'un. Telah baca sedang baca pembacaan orang yang membaca yang buku yang kena baca. Buku yang dibacalah. Dia faham tak dia punya formula tu? Jadi kita boleh kias dengan perkataan lain. Tak apa pun tak apa lah. Nasara yansuru nasran fa huwa nasirun wa zaka mansurun. Telah tolong sedang tolong pertolongan orang yang menolong, orang yang mereka yang kena tolong, mereka yang ditolong. Mereka yang mereka yang kena tolong lah. Orang yang kena tolong tu isim maf'ul. Baik. Kemudian barulah masuk kataan if'al ini adalah fi'il amar. If'al ke if'ala. Kita matikan baris. If'al. Fi'il amar dia kena mati. Kamu. If'al. La taf if'al kita dah bincang fi'il amar makna suruh. Buatlah olehmu. Unsur, tolonglah olehmu. Uqtul, bunuhlah olehmu. Iqra, baca olehmu. Sama. Ijlis, mana buat ijlis? Bukan iblis. Ijlis. Duduklah olehmu. Duduklah. Kita nak suruh siapa tu? Seorang kan orang? Seorang. Ijlis seorang. Tu nak suruh semua duduk? Ijlisu. Kalau ada lelaki perempuan nak kata macam mana pula? Nak kata satu persatu ke? Ijlis. Semua ada, lelaki perempuan ada. Nak kata macam mana? Ijlis. Ijlisu. Ijlisuna. Kita sebut dengan perkataan jamak, tapi jamak mana merangkumi lelaki dan perempuan. Sebab dalam kaedah bahasa Arab ni dia bila kita sebut untuk lelaki dia merangkumi perempuan. Itu dia punya perbezaan dia. Tapi kalau kita nak fokus kepada perempuan maka kita kena sebut dengan arahan kepada perempuan. Tapi kalau nak fokus nak sebut arahan kepada lelaki dan perempuan memadai dengan guna lafaz jamak muzakkar pun tak apa dah. Dia merangkumi semua. Okey. La taf'al, jangan kamu buat. La taf'al, jangan kamu buat. Ini. Jadi kian kata lain, la tansur, jangan kamu tolong. La tadrib, jangan kamu pukul. La taqra, jangan kamu baca. Sama. Okey. Ini isim, ini panggil fi'il nahi. Fi'il apa? Nahi. Nahi ni maksud nahi? Jangan. Jangan. Larangan. Jangan buat. Jangan buat. Dia panggil fi'il nahi. Fi'il nahi. Habis yang nafi tu macam mana pula? If'al. Nafi. Sebenarnya nafi pun perkataan yang sama juga. La taf'al juga. Tapi dia Ayat lain. Kalau nafi ni maksud tidak. Dia lebih kepada makna tidak, kepada nafi. Macam la ilaha illallah. Kan? Tulis la sama. Kataan la sama. Kan? La ilaha illallah. Situ la nahi ke la nafi? Nafi. La nafi. Di situ bukannya la nahi. Bukan la nahi, bukan la makna jangan. Kalau la makna jangan, terjemahan dia salah lah. Jangan Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Salah tu. Salah. Dia kena situ la nafi, la mana tidak. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Hanya Allah sahaja Tuhan yang sebenar.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. La ilaha. Itu la nafi, bukan la nahi. Okay, di sini adalah la nahi. La jangan. La taf'al, jangan kamu buat. Atau la kata lain la tadrib, jangan kamu pukul. La Itu tuan-tuan boleh kajilah. la tadri. La tahinu. La tahinu, jangan kamu jangan kamu sedih. menghina, kan? Kamu hina. Jangan kamu menghina, mengherdik. Okey. La Dan Quran sebut wala takul lahuma uffin. Wala takul lahuma uffin. Wa qul lahuma qawlan karima. Ada ayat kan? La takul lahuma, dan jangan kamu bercakap pada kedua-duanya uff. Cakap uff. Jangan kamu cakap uff. Oh ya, apa bising tu? Orang kita tak sebut uff, sebut mak apa suruh buat apa? Kan? Tu mana uff lah tu. Mana menunjuk reaksi tak nak ikut arahan ibu bapa. Itu isyarat uff. Okey, di situ adalah la nahi, mana la tegah. Okey, seterusnya maf'alun. Maf'alun ini adalah ismul makan. Ismul makan. Isim makan. Bukan makan nyak ni kan. Ismu mana isim, nama, makanun tempat. Nama tempat. Jadi maf'alun memberi maksud tempat berlaku perbuatan. Maf'alun bermaksud tempat berlaku perbuatan tersebut. Laku di mana? Di masjid ke, di rumah ke, di pasar ke, di mana-mana tak kisah. Jadi memberi maksud tempat berlaku. Kalau kita bandingkan perkataan lain daripada daraba, madrabun, tempat berlaku pukulan tu di mana? Mansaron, tempat berlaku pertolongan. Maqtulun, tempat berlaku pembunuhan. Madkhulun, tempat masuk. Maktabun. Maktab. Maktabun, tempat apa? Tak belajar Ustaz. Tak tulis. Tempat tulis. Jadi kita kata maktab. Okey, sebelum kita belajar, sebut maktab ni faham macam mana? Tempat tu apa dia? Tempat tu ada buku. Ustaz, sekolah. College. College, maktab. Itu pemahaman secara umum. Cuba kita teliti. Maktab ni bermaksud tempat Meja. Dia beri Tulis maksud lah, bahawa tempat tulis, tempat Tulis. belajar, ada buku, ada peralatan mengaji dan sebagainya. Jadi disebut secara ringkasnya lah maktab. Dalam kaedah bahasa Arab disebut juga min iradat min. Kenapa? maf'alun. Ada satu kaedah. Min itlaqil juz wa iradati kull. Tu dia. Min itlaqil juz wa iradati kull. Boleh faham? Jadi tiba-tiba aja keluar kaedah tu. Min itlaqil juz wa iradati kull. Sebut sesuatu tapi maksud dia merangkumi semua. Sebut maktab, kan, maktab memberi maksud situlah tempat menulis, situlah tempat membaca, situlah tempat perbincangan, situlah tempat menimba ilmu dan sebagainya. Jadi boleh kita guna kaedah min itlaqil juz wa iradati kull. Min itlaqil juz wa iradati kull. Maksudnya kita sebut satu bahagian tapi maksud kita ialah semua yang kita maksudkan. Sebut tempat menulis, tapi sebenarnya kita maksudkan tempat tu adalah tempat belajar, tempat perbincangan, tempat kita buat latihan, tempat kita membaca, tempat macam-macam. Jadi panggil maktab.
Contoh kalau dalam Quran Allah selalu sebut satu-satu perkara yang khusus, tapi sebenarnya Allah nak kepada semua perkara. Contohnya Allah kata, sujudlah kamu. Kan? Allah suruh kita sujud. Kalau macam tu, ambil semayang, kemudian tak tikar semayang, sejadah, Allah sujud terus. Kan? Mana qiyam, mana rakaat, dah Allah suruh sujud. Faham tak? Allah suruh sujud. Jadi sebenarnya Allah suruh sujud itu bermaksud semua sekali lah kan. Qiyam, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tahiyat semua. Jadi itu. Maksudnya Allah sebut satu tapi merangkumi semua perbuatan-perbuatan solat. Boleh faham contoh tu? Faham Ustaz? Ya, itulah dimaksudkan min itlaqi juz wa iradati kull. Sebab tu kalau Al-Quran ni dia kadang-kadang Allah sebut ringkas tapi Allah nak maksud yang keseluruhan. Okey, tahu tak? Itu dah tinggi tu. Tak faham Ustaz. Tak faham juga. Allah sebut satu bahagian, Allah kata sujud olehmu. Bermaksud Allah suruh sembahyang. Jadi perbuatan sembahyang tu ada belakalah, ada qiyam, ada rakaat, ada i'tidal, ada sujud, ada tahiyat, ada semua. Tapi Allah suruh sujud je. Allah sebut satu bahagian tapi merangkumi semua. Macam tadilah Ustaz kata kita bincang yang mula-mula tu isu maktab tu. Sebut maktab tempat tulis. Artinya di situlah tempat belajar, tempat membaca, tempat perbincangan, tempat kita bertukar-tukar fikiran dengan kawan-kawan. Yang tersirat Ustaz, yang tersirat. Ya, yang tersirat. Macam tu. Ustaz macam ajak makan Ustaz. Ada minum, ada lauk Ustaz, ada nasi. Ya, betul. Kan macam orang kata tambah nasi. Maksudnya dia suruh tu satu je, tapi tambahlah semua lauk tu kan. Jadi tak perlu kita betul-betul tambah nasi. Tuan orang tanya kenapa nasi saja ni? Kan tadi tuan kata tambah nasi je. Kalau macam tu Pak Ayah bawa pergi majlis tu. Pak Ayah bawa pergi majlis tu dia betul-betul. Bila tambah nasi, tambah dengan lauk-lauk sekali lah. Okey, itu contoh-contoh saja lah. Baik. Di maf'alun tadi maksudnya isim makan, mana nama tempat berlaku perbuatan. Kalau madrubun tempat berlaku pukulan, mansurun tempat berlaku pertolongan. Okey. Seterusnya maf'alun tulis sama, baris sama, huruf sama. Ini kita kena bagi nama dia itulah isim zaman. Isim zaman iaitulah masa berlaku perbuatan. Isim zaman masa berlaku perbuatan. Berlaku tu bila? Malam ke, siang ke, tengah hari ke? Itu maksudnya masa berlaku perbuatan. Sekianlah dengan perkataan lain. Tolong, masa berlaku pertolongan. Pukul, masa berlaku pukulan. Masuk, masa berlaku dia masuk. Keluar, masa berlaku dia keluar bila. Itu panggil maf'alun. Cuma perbezaan dia adalah ni pada kehendak ayat tersebut, kehendak cerita tersebut. Kita sendiri yang tahu. Ini nak kepada isim makan ke nak kepada isim zaman. Kita sendiri yang menentukan. Tulis sama, baris sama, makna bergantung kepada kehendak cerita tersebut. Tapi perbezaan memang tak jumpa, tapi kita tengok situasi ayat tu nak kepada tempat ke nak kepada masa. Dan last kali mif'alun iaitu alat yang melakukan perbuatan. Alat buat. Dia guna benda apa yang dia buat tu? Alat-alat apa? Pemukul ke, rotan ke, apa-apalah. Kan? Kalau tolong dia guna alat apa untuk tolong? Jadi semua tu berkaitan dengan alat buat. Baik, selesailah kita bincang tentang benda asal ni. Ya Ustaz, ya. Yang maf'alun yang pertama tu isim apa panggil Ustaz? Isim makan. Isim makan. Isim makan maknanya nama tempat. Nama tempat berlaku perbuatan. Okey, lagi soalan sebelum Ustaz padam? Mif'alun tu Ustaz.
Mif'alun yang last kali itu adalah alat melakukan perbuatan. Kalau kita menulis, apa dia alat dia? Pen kita ni. Pen kita ni panggil alat melakukan perbuatan menulis tu. Apa nama Ustaz? Usim apa Ustaz? Isim alat nama dia. Isim alat ya. Tulis isim alat je. Isim alat. Alat tu pun bahasa Arab tu. Kita sebut alat-alat ni mana bahasa Arab. Perkakas, bahasa kita perkakas. Perkakas. Oh. Alif lam ta alif. Kita sebut alat kita. Ya. Ya, ni apa maf'alun tadi, iaitu apa nama tempat di mana perkara itu berlaku kan? Maf'alun. Macam madrabun, tempat tu kan, mungkin dia tempat berlaku orang pukul di kedai ke, di atas padang ke. Kalau tempat tu boleh maksud tak lengan, orang pukul kita kat tangan. Boleh maf'alun jadi tempat ke? Atau di mana lah? Okey. Dia lebih pada tempat, di kedai, di jalan, di mana-mana. Dia lebih kepada fokus ke situ. Tapi kalau kita masukkan ke lengan ke tangan ke, boleh juga, tak ada masalah. Ya, boleh juga. Tapi berkaitan isim makan ni, dia lebih kepada tempat-tempat yang tadi tu. Di jalan ke, di kedai ke, di mana-mana. Itu lebih pada situ. Tapi kalau kita nak fokus kepada tempat yang kena pukul, itu boleh juga. Boleh juga. Terima kasih, Ustaz. Sama. Lagi? Boleh ya? Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat. Lengkap semua kan? Kajian kita lengkap. Okey. Agak-agak kalau kita tak mengaji macam ni boleh faham tak? Tak mengaji. Tiba-tiba nak faham Quran, boleh tak agak-agak? Susah sikit tak? Payah, Ustaz. Boleh sampai tak? Boleh sampai tak? Dia pandai mengaji Quran sedap, tajwid masya-Allah. Kan? Faham. Agak-agak dia boleh faham Quran tak agak-agak? Kalau tak mengaji benda-benda macam ni. Tak faham Ustaz. Tak faham. Susah. Tak boleh Ustaz. Tak boleh kan? Tapi ada orang kata boleh, ada orang kata boleh. Boleh baca je. Dia baca tengok terjemahan, Ustaz. Dan dia pun kita tengok selesa je daripada dulu sampai sekarang. Dia mengaji Quran, ngaji tajwid, Surahul Azim khatam, aku dah khatam, bulan Ramadan khatam banyak kali. Dia okey pun, selesa pun. Makna dia boleh tengok kat tepi, kan? Tafsir tepi tu. Okey. Dapat wahyu Ustaz. Oh dia? Dapat wahyu. Dapat wahyu. Wahyu untuk Nabi dan Rasul. Tak masuk Ustaz. Kurang penghayatan, Ustaz. Penghayatan. Jadi maksudnya mungkin dia tak jumpa jalan bagaimana nak memahami Quran secara lebih penghayatan, dia tak jumpa kan. Sebenarnya inilah cara untuk kita memahami Al-Quran. Sebab tu dia kena lalui liku-liku ni, perjalanan ni dia kena lalui kan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah tanya Ustaz ni. Ya, boleh. Isim saja dari segi baris ni saya saja nak confirm dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekarang saya lebih jelas lagi lepas beberapa kelas. Macam dengan izin Allah. Insya-Allah alhamdulillah. Macam yang isim masdar tu dia punya baris tu fa'lan kan? Adakah dia fa'lin ke fa'lun ke ataupun dia fa'lan saja baris tanwin di atas saja. Sama juga dengan maf'alun kan, isim makan dengan isim zaman, ujung dia baris tanwin depan. Adakah dia berubah baris depan ni, baris tanwin ni atas, bawah dan depan? Baik, terima kasih. Soalan penuh cabaran. Okey. So, tengok ayat sebelumnya atau tengok ayat sebelumnya. Wallahualam, saya tak tahu, saya tanya. Ya, baik. Memang ada perubahan-perubahan, tapi bila kita mengaji lagi, memang kita akan jumpa perubahan-perubahan dari segi baris di belakang dan di tengah sebagainya. Contoh macam fa'lan, nanti kita akan jumpa lagi dia punya masdar, pecahan masdar tu sampai ada tiga bentuk kalimah kan. Dia ada pecahan-pecahan lagi. Dia ada pecahan ya. Pecahan masdar ni dia ada lagi.
Bukan semata-mata ini saja. Contoh macam fi'il madhi, bukan ini saja. Dia ada berapa belas? 14. 14. Fi'il mudhari' bukan ini saja. Dia ada berapa belas? 14. 14. Masdar bukan ini saja. Dia ada 3 bentuk. 3 bentuk. Dia punya bunyi dia tu. Jadi itu pun masdar juga. Itu juga isim fa'il ada dia punya pecahan dia, isim fa'il. Ada mufrad, ada tasniah, ada jamak. Maf'ul pun sama. Fi'il amar pun sama, ada 6. Fi'il nahi pun sama, ada lagi. Ada lagi sampai 6. Ni pun maf'alun ada lagi. Tak salah 3. Maf'alun pun 3. Mif'alun pun 3. Jadi dia ada pecahan-pecahan lagi. Jadi kita kena kaji lagi, nak kena kaji lagi. Bukan semata-mata baca baris ni saja. Dia tak berubah. Kan? Dia ada perubahan lagi. Ustaz boleh beritahu sekarang tu lah. Maksudnya dia ada perubahan lagi. Boleh lah? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ustaz padang ini dulu. Baik. Selesai tentang asas pada fi'il. Okay, madhi dah bincang. Mudhari' pun kita dah bincang mudhari'. Mudhari' di depan dia ada huruf anaitu. Macam yang suruh. Apa dia Ji? Ya'kulu. Yang suruh. Ya'kulu. Kita buat 3 contoh. Lagi. Ya'kulu, ta'kulu. Yahmilu. 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 Baik, 3 cukup. Yahmilu. Okey, bagi makna. Sedang tolong. Sedang makan. Yahmilu sedang membawa. Yahmilu. Itu yang kita sebut bahasa. Kita tu sebut bahasa Melayu kita ingat bahasa Melayu, rupanya bahasa Arab. Hamil. Hamil itu bahasa apa? Melayu Ustaz. Bukan bahasa Melayu. Arab. Arab tu. Ni. Hamilah, hamil. Hamil bahasa Arab. Kita ingat bahasa Melayu, rupanya bahasa Arab. Hamil. Kan. Jadi hamil mana? Orang tu hamil, mana orang tu Bawa. Apa yang dia bawa? Kandungan. Ya, maksudnya hamil. Habis kalau orang lelaki membawa juga, orang tu hamil. Apa yang dia bawa? Perut Ustaz. Dia pun hamil juga, dia bawa barang ke apa. Tapi jangan sebut hamil terkejut orang, sebab kita dah biasa guna hamil ni khusus kepada wanita yang mengandung. Tapi hamil adalah bermaksud membawa. Jadi yahmilu, dia seorang lelaki sedang membawa. Allahu Akbar. Kita boleh tahu makna Quran secara cepat dan tepat bila tahu kaedah. Okey. Jadi nak kenal fi'il mudhari' ada huruf di depan, itu huruf anaitu, itu ya. Okay, yang lain pula. Ada huruf ta pula. Apanya? Huruf ta. Huruf ta contoh dia macam mana? Cataan lain. Kalau contoh ta apa dia? Tang suruh. Ambil perkataan lain pula. Ni dah ada dah. Nasara ambil yang lain pula. Ingat ayat Quran. Apa dia? Tasma'u. Terima kasih. Saja Ustaz nak tengok jauh mana kita mencari. Tasma'u. Okey. Lagi. 3. Talbisu. Nanti siapa yang sebut bagi tahu mana. Pada sebut mana kena bagi tahu mana. Jangan lari. Okay. Tapi Ustaz tak kenal tak apa. Dengar suara sama aja. Tapi yang muslimin Ustaz kenal suara, tak payah lari. Okey, satu lagi. Taj'alu Ustaz. Taj'alu, boleh? Sebut je. Okey, 3. Yang lain itu kita karang sendiri. Okey. Bila ada huruf di depan dia ada huruf mudhari' iaitu ta, makna itu adalah fi'il mudhari'. Tasma'u mana apa? Dia mendengar.
Dia ke ataupun kamu? Kamu. Kamu mendengar. Kamu sedang mendengar. Kamu sedang mendengar. Talbisu, kamu? Itu kamu pakai membuat Siapa yang bagi tadi? Sedang mendengar. Kamu akan mengetahui tajuk ada. Talbis mana? Labisa. Memakai. Pakai kan? Pakai. Okay. Jadi talbis mana? Kamu sedang Awak sedang memakai. Ya. Awak sedang memakai, kamu sedang memakai. Talbis. Itu dia. Dapat makna tu. Ustaz mana ada tulis makna Melayu pun. Kita seni dapat makna tu. Dalam Quran dia tulis mencampur adukkan. Boleh lah dia mencampur aduk, dia menepati makna memakai, makna mengenalkan. Tu samalah. Dia bahasa Arab ni kita boleh pelbagaikan keadaan terjemahan, tapi dia dalam ruang yang maksud yang sama. Mengenalkan, memakai, lagi mencampur adukkan, itu maksud yang sama. InsyaAllah dia tak lari daripada landasan dia, insyaAllah. Sebab tu orang mengaji Nahwu Sorong ni, fikiran dia luas. Fikiran dia luas. Dia boleh bagi makna yang berbagai-bagai. Dia tidak hanya terhenti satu makna, satu perkataan, satu makna, tak. Contoh macam Allah sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam puji-pujian milik bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Kalau orang yang tak mengaji, dia hanya faham segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Dia faham itu je. Tapi kalau orang yang mengaji, dia boleh terjemah segala puji-pujian milik bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, yang mengatur, yang mengurus, yang mencukupkan, yang macam-macam dia letak. Yang mengasuh, yang mendidik. Sebab dia talbasu, Ustaz. Ya. Ada satu saya jumpa lagi ni talbasu. Boleh tak ada masalah. Talbasu memang memakai. Itu berkaitan dengan wazan. Wazan tu kita boleh tengok dia punya kedudukan baris. Boleh labisa, boleh. Talbasu, talbisu, boleh. Itu berkaitan dengan baris, dia panggil wazan. Mungkin jadi talbasu tu mungkin ada ayat sebelum dan selepas. Itu perubahan baris, tak apa. Yang penting kita tahu asalnya daripada labisa. Okey, selesai. Taj'alu yang Tuan Jurah bagi. Maksud apa Tuan Ji? Menjadikan, Ustaz. Ya, menjadikan. Asalnya ja'ala. Ja'ala mana? Ja'ala mana jadi. Kalau taj'alu, awak Sedang menjadikan. Awak sedang menjadikan. Taj'alu. Jadi fokus kita adalah di depan dia ada huruf mudhara'ah, iaitu huruf ta. Okey. Selesai. Dua gimana? Ya kedua tadi apa mana? Ya kedua apa mana? Ni Ustaz nak ulang balik Okey, ulang balik Okey, yang suruh mana apa? Tolong. Tolong. Bagi mana lengkap. Okey. Sedang tolong. Awak sedang menolong. Awak ke apa tadi? Awak Bukan. Dia sedang menolong. Dia sedang menolong. Dia. Huwa. Okey, ingatlah. Bagi sesuai dengan dhamir. Okey. Ya'kulu. Dia sedang makan. Yes. Yahmilu. Dia sedang membawa. Ya, sedang bawa. Tasma'u. Awak sedang mendengar. Awak sedang mendengar. Talbisu. Kamu sedang memakai. Awak ataupun kamu sedang memakai. Taj'alu. Kamu sedang menjadikan. Itu dia. Boleh tu. Boleh dah tu. Boleh dah. Aqra'u. Tadkhulu. Ustaz nak pelbagai tu. Tadkhulu. Kamu sedang masuk. Saya sedang masuk. Takhruju. Saya sedang keluar. Saya pula dah. Belum saya lagi. Kamu. Awak. Takhruju. Awak sedang keluar. Awak sedang keluar. Tasjudu. Awak sedang sujud.
Jadi banyak tuan-tuan boleh dapat banyak insya-Allah. Hebat, pandai. Itulah kelebihan orang mengaji nahwu sharaf, dia boleh berbagaikan makna dengan secara cepat, pantas. Itu. Sebab tu kalau tahu nahwu sharaf, dia duduk Al-Quran dia tak jemu. Dia tak jemu. Kalau kita tak tahu kaedah ni, kaedah nahwu sharaf, kita ngaji Quran satu muka surat tu, nak habis baca tu 5 kali menguap baru habis. Tapi kalau tahu nahwu sharaf, Allahu akbar. Lepas satu muka surat. Cari. Itulah nama dia kunci. Kunci bahasa Arab sebab kita tahu. Kita penat baca, kita renung nahwu sharaf. Kita letih nahwu sharaf, kita baca balik. Lepas letih baca, kita diam, kita tengok Quran renung dengan nahwu sharaf. Bila dia takkan jemu. Okey. Baca WhatsApp tak ngantuk. Itu dia. Baca WhatsApp tak mengantuk pun, itu tengok kelebihan dia apa tu. Baik. Itu pandai-pandai hurai lah. Ustaz tak pandai hurai tu. Baik. Tak siap kerja rumah Ustaz. Tak siap kerja rumah. Okey. Ya dengan ta dah. Ustaz tengok dua huruf lagi. Apa ni Ustaz? Saya masuk kalangan. Jadi nak kenal fi'il mudhari juga ada hamzah kat depan. Ada hamzah. Bagi contoh. Unzuru. Unzuru. Ya. Tak ada tu. Anzuru. Unzuru. Okey. Betul lah. Okey. Anzuru. Lagi. Apa yang bagi perkataan tu nanti bagi mana? Yang kedua? Uktulu. Okey, uktulu. Ingat ni semua Ustaz bagi dalam bentuk mufrad. Okey, yang ketiga. Asyhadu Ustaz. Asyhadu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Perkataan yang dekat dengan kita. Bila ada di depan dia ada huruf mudhara'ah, iaitu huruf hamzah, berarti itu adalah perkataan fi'il mudhari'. Mudah yang penulisan. Jadi anzuru makna apa? Lihat. Saya lihat. Saya lihat. Ataupun paling tepat, saya sedang Lihat. tapi itu panjang sangat. Makna terjemah tu panjang sangat. Mana saya lihat pun dah cukup. Memberi maksud perbuatan lihat tu sedang dilaksanakan. Anzuru, saya lihat. Saya sedang lihat. Jadi wazan Aktulu. Sama aktulu. Aktulu. Saya sedang bunuh. Saya akan bunuh. Bahaya tu. Ini contohnya. Saya akan bunuh. Ini contohnya dah. Bunuh apa tu? Saya akan bunuh boleh Ustaz. Saya akan bunuh. Saya sedang bunuh. Dia bunuh nyamuk je Ustaz. Bunuh nyamuk. Okey lah tu, okey. Bagus. Dia cover balik dia cover balik. Baik. Aktulu mana? Saya sedang bunuh. Bunuh. Saya Aktulu. Saya sedang bunuh. Bunuh apa tu? Bunuh nyamuk. Okay. Melipas kan? Bunuh lipas. Okey. Tak apalah apa contoh okey. Asyhadu. Saya akan saksi. Saya sedang Menyaksikan. saksi. Saya sedang menyaksikan. Saya sedang saksi. Asyhadu. Ustaz, Ustaz, menyaksi ke dengan melihat satu kan? Asyhadu tu saya apa tu? Menyaksikan maksudnya macam kira apa benda? Saksi. Mengesahkan macam tu. Asyhadu tu mengesahkan ke Ustaz?
menyaksikan. Maksudnya saksi dengan anzuru tu melihat Ustaz kan. Kalau saya sedang menyaksi syahdu tu, kalau Ustaz kata menyaksi, dia seolah melihat juga lah saya menyaksikan. Okey. Okay, baik. Terima kasih Tuan Hashim. Terima kasih. Sebab tu Ustaz kata bahasa Arab ni ada makna yang tersirat. Dia macam tu. Ada perkataan yang makna hampir sama macam nazara makna lihat, basara pun makna lihat. Tapi dua perkataan itu dia beri maksud yang berbeza dari segi penghayatannya. Kalau nazara itu makna lihat yang berbentuk penelitian dengan mata hati. Kalau basara melihat dengan mata kasar ni, mata ni. Sebab tu bahasa Arab ni dia ada perkataan yang ada makna yang tersirat. Begitu juga syahada dengan nazara mana melihat tadi dengan mata hati. Kalau syahada ni mana saksi, dia lebih kepada kesungguhan. Sebab tu orang yang bersyahadah, orang yang bersungguh-sungguh, dia masuk kepada agama Islam. Dan kita sendiri pun yang mengulang-ulang sebut syahadah, artinya kita mesti ada kesungguhan di dalam hati kita bahawa kita kata tidak ada Tuhan yang lain semua melainkan Allah. Sebab kita kata asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, mana kesungguhan pada diri kita. Kesungguhan pada diri kita bahawa kita kata tidak ada Tuhan yang lain semua melainkan Allah. Dia tak boleh sebut dengan cara sambil lewat, dengan cara tak faham makna, dengan cara tak ada paham, tak boleh sebut begitu. Sebab asyhadu ni ialah dengan penuh perasaan, dengan penuh kefahaman, dengan penuh tunduk rasa patuh pada Allah. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Baru keluar perkataan asyhadu. Sepatutnya macam tu. Selama ni kita sebut asyhadu macam mana? Ada rasa di hati tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada rasa di hati tak? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada tu maknanya belum sampai lagi maksud syahadah, maksud penyaksian tu. Sebab syahadah ni mana kesungguhan kita tentang perkara yang kita nak ketengahkan, iaitulah bahawa tidak ada Tuhan yang lain semua melainkan Allah. Kita nak menyaksikan begitu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bahawasanya aku nak saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Kita benar-benar menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan kita pun menghayati ajaran dia, kita ikut. Itu baru menepati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah kekuatan kalimah bahasa Arab yang perlu kita faham. Okey, selesai fi'il mudhari' yang ada huruf mudhara'ah hamzah. Banyak lagi lah kan. Ini contoh ya. Anzuru, uqtulu, anzuru, aqtulu, asyhadu. Aku lihat ataupun aku pandang, aku teliti, boleh juga ni. Aku teliti, aku pandang, aku menghayati, boleh juga. Sebab nazarah ni lebih pada pandang yang dengan mata hati, dengan penelitian yang mendalam. Tu nazarah. Ustaz, macam a'udzu billah, boleh tak? Boleh. A'udzu. Aku minta berlindung. A'udzu, boleh. Boleh a'udzu. Di aqtulu, aku bunuh. Asyhadu, aku naik saksi. Ustaz dah urai tadi. Dan seterusnya yang terakhir, huruf mudhara'ah, itulah huruf nun. Okey, cari perkataan. Cari perkataan. Najlisu. Najlisu. Okey, perkataan kedua. Nas'aluka. Nas'aluka ya, ingat panjang lagi. Nas'aluka. Okey. Okey, lagi. Na'lam. Okey, na'lam. Na'lam. Okey. Kita kaji. Mari kita kaji ya. Ada huruf nun di depan. Huruf nun depan ini huruf mudhara'ah. Ini huruf mudhara'ah. Najlisu asal daripada jalasa. Jalasa mana apa? Duduk. Duduk. Jadi najlisu Kami sedang duduk.
Kami sedang duduk. Jadi di belakang dia tak perlu tambah waw dengan alif kan, tak perlu. Sebab dah ada kami lah. Tak perlu menjamakkan lagi perkataan tu. Tak perlu sebab dah ada nun. Nun ni mewakili mana kami. Kami sedang duduk. Nas'aluka? Nas'aluka? Saya soal lah. Kami Pak. Saya soal. Kami sedang soal. Kami sedang soal. Kami sedang Mohon. memohon. Kami sedang meminta. Kami sedang menyoal. Kami sedang memohon penjelasan. Tu. Soal ni bahasa Arab. Kita ingat bahasa Melayu, betul tak? Kita kata tolong bagi soalan. Tolong bagi soalan. Itu bahasa kita rojak tu. Tolong tak dalam bahasa Melayu. Dalam Melayu ke apa? Bagi soalan. Soalan tu bahasa Arab. Jadi kita memelayukan bahasa Arab. Ustaz, mungkin saya tersilap Ustaz. Yang orang yang nak baca Asma Al-Husna tu kan dia baca Nas'aluka ke depan kali Ustaz. Nas'aluka. Nas'aluka ya man. Itulah. Jadi Ustaz Andri dia sedang soal Ustaz. Kenapa disebutkan soal dengan nak baca nama-nama Allah tu? Dia meminta, memohon. Tak bagi banyak makna tadi kan? Memohon, meminta, apa lagi? Dia boleh bukan terjemah mana minta saja, tapi dia boleh makna-makna yang lain. Apa dia? Kami ditanya siapakah yang maha besar? Allahu la ilaha illa huwa. Betul. Jadi kalau kita kaji bukan macam tu. Kalau kami ditanya siapakah dia? Nas'aluka ya man huwa Allah. Ya. Siapakah Allah? Barulah makna-makna nama tadi kan? Baca Asmaul Husna. Ya, betul. Ikut pahaman saya lah. Ya, betul. Jadi dia adalah cerita sebelum dan selepas, sebab tu keluar perkataan Nas'aluka tu. Semua fokus kita, kataan yang begini ada nun, dia panggil harful mudhara'ah. Nas'aluka, kita terjemah, kami mohon, kami minta, kami mohon penjelasan dan sebagainya. Na'lam. Itu bukan domain ke Ustaz? Betul. Itu domain ke apa tu? Domain. Itu sambung dengan perkataan ka tu. Sambung. Satu domain. Sebenarnya yang fi'ilnya sini ya. Ini sambung. Ka sambung. Kita nak ambil lengkap nas'aluka, kita lengkapkan perkataan kita sebut selalu tu. Ada sa'ala yas'alu. Mudhari' nas'alu. Okey, seterusnya ada nun pada perkataan na'lamu. Asal na'lamu apa dia? Belajar. Asal dia alima. Asal dia alima. Ilmu. Nah, sekali jadi fi'il mudhari' untuk nun, jadi na'la. Kami berilmu. Kami sedang menuntut ilmu. Kami tahu Ustaz. Kami tahu. Na'lam. Kalau wallahu a'lam, Allah yang tahu. Allah yang maha mengetahui. Boleh tak? Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Itu dia panggil isim tafdhil pula kan. A'lam tu isim tafdhil. Na'lamu, kami mengetahui. Kan dalam surah Baqarah kan Allah bagi tahu tentang dialog antara malaikat tu. Allah kata Allah lebih tahu kan apa yang kamu tidak tahu tu kan. Bila malaikat kata lantiklah kami jadi khalifah, kami ni jenis makhluk yang tak menumpah darah, tak merosakkan muka bumi apa semua. Tapi Allah kata Allah lebih mengetahui. Ada perkataan tu, na'lam. Jadi kami mana? Kami sini biasa dalam Quran bila kataan kami itu merujuk kepada Allah. Okey, selesai sudah tentang huruf mudhara'ah yang kita kaji. Memang banyaklah macam nazzalna, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ingat ayat tu? Mu'minun kan? Betul. Inna itu Allah double makna kami terlalu banyak tu.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan dan kami yang menjaganya. Allahu Akbar. Jadi ayat itu bersusun mana kami. Dalam kaedah bahasa Arab pula, bila Allah Ta'ala susunkan makna kami yang berturutan, itu memberi maksud apa? Allah. Memberi maksud penegasan, memberi maksud kesungguhan Allah, memberitahu bahawa Allah lah yang turunkan Quran dan Allah lah yang akan jaga Quran dan tidak ada siapa pun yang boleh menyeleweng Quran. Tidak ada. Sebab Allah kata Allah yang jaga. Mana bukti Allah jaga Quran? Bukti dia ialah ramai orang yang hafal Quran. Ramai orang mengaji tafsir Al-Quran. Ramai orang faham asbabun nuzul. Ramai orang yang mengaji nahwu sharaf macam kita ni. Ilmu ni tuan-tuan terkenal di Thailand, di Indonesia, di Brunei, di Fatani semua tu. Terkenal ilmu kita mengaji ni. Di Kelantan, memang ilmu ni memang orang mengaji. Jadi tuan-tuan mengaji, alhamdulillah, syukur. Ini bukan ilmu baru tapi ilmu lama dah. Lama. Nak hafal tu susah Quran. Nak hafal susah dah. Dalam Quran Allah sebut, Al-Quran tu mudah aja untuk dihafal dengan nak dengan tak nak aja. Pernah tak jumpa ayat Quran Allah sebut Al-Quran tu mudah kan? Ada tak ayat tu? Ada. Allah tu mudah, tapi mudah dengan arti kata kena cara lah mengaji, tahu kaedah, tahu semua, kena mudah aja. Yang payah tu adalah kita yang payah sebab kita ni bercampur dengan sifat malas. Sifat malas, sifat kata kita selalu guna kata apa? Bahasa Arab ni susah lah. Betul lah ayat kita. Selalu macam tu. Kan? Bahasa Arab ni susah lah. Ngaji pun pening lah. Baik aku cabut lari. Tak tahan daulat lah. Ramai tak macam tu yang dia kata? Ramai Zat. Bahasa Arab ramai cabut lah. Dia akan letak beberapa perkataan dalam minda dia. Bahasa Arab ni payah lah. Ngaji pun pening lah. Tambah-tambah lagi Ustaz Rahim mengajar. Lagi pening. Biar aku cabut lari. Jadi itulah. Wallahualam. Ustaz cuma usaha sikit sebanyak dan Ustaz pun nak ulang kaji ke ilmu-ilmu yang pernah mengaji supaya tak lupa tu je lah. Selebihnya kita serah pada Allah. Allah yang memiliki ilmu ini, bukan Ustaz. Allah yang memiliki ilmu ini, Allah akan bagi pada sesiapa yang bersungguh-sungguh. Dalam pepatah Arab sebut man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Lagi satu bahasa Arab sebut man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Siapa yang suka pada sesuatu, kasih pada sesuatu, sayang pada sesuatu, minat pada sesuatu, fahuwa aktsaru min dzikri, maka dia akan selalu menyebut perkara tersebut. Kalau orang suka nahwu sharaf, dia akan ingat, dia akan berbincang kawan, dia akan berkongsi ilmu, dia akan sentiasa dengan ilmu tersebut. Sebab bahasa Arab kata man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Siapa yang suka sesuatu, dia akan sebut sesuatu itu dengan secara banyak dan secara kerap. Ustaz. Ya, baik. Ustaz, nak tanya pasal huruf-huruf untuk mengenal ilmu darik tu. Yang last kali huruf nun kan? Adakah nun ini menunjukkan domer kami? Ya, betul. Ya. Betul. Yang kedua tadi amzah menunjukkan domer saya. Betul. Yang ta tu awak. Betul. Yang ya dia. Ya, betul. Tapi tadi bila seorang sahabat kita tanya nas aluka, ada dua domer lah sini kan. Nun satu dengan ka. Ka tu menunjukkan merah apa tu Ustaz? Okey, nun tu mana kami. Ada rujukan dia kami. Ka tu mana mungkin kita rujuk kepada Allah lah kan. Kami sedang wallah ala rujukan mana, tapi kita tengok balik, tapi itu domain yang berbeza lah. Nun domain nahnu, ka tu domain khitab kepada yang kita maksudkan. Kita kena kajilah itu. Sini satu domain, nun domain, ka pun domain juga, domain khitab.
ada orang yang kita cakap lah. Ya, betul. Dalam konteks ayat ni mungkin ada maksud tertentu lah. Kita khitab pada mana. Okey. Dan penutup, last sekali. Penutup. Penutup. Okey, terima kasih. Sama. Penutup last. 2 minit. Lil Karimi Wahdah Ustaz. Ya, betul. Bolehlah. Okey. Jadi senang nak tahu kan? Wafiyah. Wafiyah. Anak. Senang Ustaz. Nahnu. Ni senang Ustaz ngaji hafal dulu. Nahnu kami. Ustaz hafal tahun 1990. Ni keluar balik lah. Hamzah. Jap. Wafiyah antara kanuna Hamzah. Anak tu Ustaz. Tak Ustaz lagi. Guna keadaan yang mudah sangat-sangat. Wa biya anta bitana nubina amza'ana. Nak tahu domir huwa, mula dengan ya. Nak tahu domir anta, mula dengan ta. Nak tahu domir nahnu, kataan mula dengan nun. Nak tahu domir ana, mula dengan hamzah. Wa biya anta bitana nubina amza'ana. Ini Ustaz hafal tu 1990. Ni baru tulis pula. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita ulang kaji ni ada manfaat. Faham. Allah saya doakan Allah Taala buka hati kita, Allah beri ilmu insya-Allah. Yang penting makan semangat, kena sabar insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri kama nawwartal arda bi syamsika abadan abad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, terangkanlah hati kami ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah. Amin. Tuhan kami, berikanlah kefahaman kepada kami ya Allah terhadap ilmu yang kami belajar ini ya Allah, agar kami memahami Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.